Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syarul Amri, mewakili keluarga Zayan. Sekarang berada di perkarangan rumah Allahyarham Datuk Ismail Kamus, dan bersama dengan saya sekarang insyaAllah bersama dengan Datuk Tuan Asmawi yang merupakan kenalan yang juga rapat dengan arwah Allahyarham. Mungkin kita akan bersama dengan Datuk Tuan Asmawi untuk kita bertanyakan ataupun Datuk Tuan Asmawi boleh menceritakan personaliti Allahyarham sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Dengan penuh rasa duka cita dan hibanya, kita telah pun menerima kemergian almarhum Tuan Guru Datuk Ustaz Sadi Ismail Kamus, keriban Allah Subhanahu Wa Taala, pada jam 12.30 tengah malam tadi, bersamaan dengan hari Jumaat di pertengahan 15 Ramadan ini. Kebetulan tadi waktu saya sampai dalam jam 10.32 malam tadi di kediaman rumah duka almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Alhamdulillah sempat kita membacakan surah Yasin dan doa selamat di sisi beliau, dan sebelum saya keluar sekejap untuk memberi laluan kepada penziarah-penziarah lain, saya sempat juga untuk memperdengarkan kalimah syahadah sebanyak 3 kali kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru. Dan saya juga berbesar hati oleh kerana kenalan rapat juga terutama dengan almarhum Tuan Guru, dan juga almarhum Tuan Guru ini sebagai seorang tokoh ataupun da'is juta umat kita lah. Tiada ada yang tidak kenal Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dan kebetulan juga saya juga adalah sahabat kepada anak kepada almarhum Tuan Guru Ustaz Firdaus Ismail. Justru saya diberikan penghormatan untuk lama sedikitlah berada di sisi masa itu masih belum meninggal dunia lagi. Jadi oleh kerana itu saya telah pun orang kata ni sempat untuk membacakan surah Yasin dan juga doa selamat. Selain daripada itu, kita melihat usaha-usaha yang dibuat oleh Jabatan Amal bagi mengekalkan jarakan sosial. Walaupun kita berada di rumah duka, kita masih lagi menjaga jarak sosial ni untuk walaupun dalam keadaan kita menerima berita kematian. Saya yakin ramai yang ingin menziarah jenazah almarhum Tuan Guru. Namun begitu, keadaan saya rasa amat sulit untuk dikata semua, oleh kerana memandangkan satu begitu ramai yang sedang beratur untuk menunggu giliran bagi memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus di kediaman beliau pada jam 12.30 yang telah kembali ke rahmatullah tadi. Saya ialah sebagai orang agama ataupun sebagai seorang pendakwah yang saya anggap diri saya masih lagi baru dalam dunia dakwah ni. Jadi banyak belajar daripada cara bagaimana beliau berdakwah, dan kebetulan secara peribadi memang rapat dengan beliau, dan sepatutnya saya menziarah beliau di hospital tadi, tapi oleh kerana ada urusan lain, jadi saya terpaksa datang malam ini untuk melihat, untuk melawat beliau. Dan saya dikabarkan dengan hasil daripada mesej WhatsApp daripada Ustaz Firdaus mengatakan Ustaz mengatakan Abah telah dibawa balik ke rumah. Dan dalam masa yang sama, saya menunggu selepas tarawih. Selepas daripada tarawih, saya dapat khabar bahawa Ustaz Firdaus ada memaklumkan kepada saya, dia kata Abah sedang nazak. Jadi tanpa berfikir panjang, saya telah pun bergegas ke rumah almarhum. Masa itu belum lagi meninggal dunia. Saya bergegas ke sini untuk menziarah beliau, mengambil kesempatan ini. Dan saya kira pada pertengahan bulan Ramadan ini sempat untuk kita mengambil manfaat daripada apa yang telah terjadi. Seperti mana yang saya telah kongsikan tadi, adalah satu live Facebook. Almarhum Tuan Guru sering berpesan kepada kita, kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah, insyaAllah, iaitu dalam keadaan yang baik, pengakhiran yang baik, maka perbanyaklah kita baca
Allahumma la ta'khudhna ala ghirrah. Allahumma la ta'khudhna ala ghirrah. Allahumma la ta'khudhna ala ghirrah. Berarti ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kamu mengambil nyawa aku ni secara mengejut. Jadi doa inilah selalu almarhum Tuan Guru pesan kepada ramai masyarakat untuk kita mengamalkannya. Doa ini justru Allahumma la ta'khudhna ala ghirrah ni menurut almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kita ni Allah ambil nyawa kita dalam keadaan tidak tergesa-gesa dan tidak mengejut. Jadi buktinya doa yang beliau almarhum sampaikan itu terjadi kepada beliau malam ni. Beliau telah pun dijemput ke ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Maghfurlah dijemput ke ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala pada tepat jam 12.30 malam pada pertengahan Ramadan, hari Jumaat, dan segala macam kebaikan kita melihat di situ. Jadi sudah pasti kita persaksikan bahawa kepulangan almarhum Tuan Guru ke ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam husnul khatimah insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau macam orang ramai nak tahu, almarhum ni dia ada mengalami sakit apa? Beliau almarhum ni mengalami banyak komplikasi jantung dan juga kencing manis. Kalau bahasa senang cakapnya, 3 serangkai itu memang ada lah. Tapi itu mungkin disebabkan faktor usia beliau yang telah pun meningkat tua, dan tidak ada yang pelik lah. Maksudnya ini sakit yang dihadapi sakit biasa. Cuma ketentuan Allah SWT, kematian itu mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit yang Allah turunkan, itu saja. Ya. Dari segi karisma almarhum dan hubungan almarhum sesama ulama-ulama di Malaysia sendiri, mungkin Ustaz boleh bagi pandangan. Saya melihat almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus bukan sahaja seorang agamawan, seorang da'i sejuta umat. Bahkan beliau juga pernah menjadi orang siasi, seorang politik. Namun begitu beliau disenangi oleh semua, baik kita katakan dalam bahasa politiknya kawan dan juga lawan. Sebab ini cara pembawakan beliau seorang yang mutawadhi' ataupun down to earth, menyebabkan kita sendiri melihat bagaimana beliau menyantuni masyarakat dengan kata-kata yang begitu indah. Dalam dakwahnya pun begitu muyassar. Muyassar ini dakwah yang mudah. Kalau kita katakan mengikut fahaman kita bahasanya, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada gaya percakapan. Tapi namun begitu kita lihat almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus menyampaikan dakwah begitu mudah untuk dipahami, baik di peringkat yang orang yang berpelajaran sederhana sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Jadi itu yang melihat karisma itu perlu dibawa oleh pendakwah-pendakwah muda. Jangan terlalu bercakap mencecah awan sehingga tidak ada kesan yang membekas di hati para pendengar, insya-Allah. Dari segi Datuk sendiri, hubungan Datuk sendiri dengan almarhum sejak berapa lama lagi? Saya mengenali almarhum sejak tak salah lah dalam awal 99 macam itulah. 99 lagi lah, tahun 99. Mungkin orang lain lagi lama lah. Sebab saya macam gini, sebab saya ni anak kampung kan. Jadi apabila datang ke Kuala Lumpur, saya mencari ikon-ikon yang saya boleh bersahabat, yang saya boleh mendapat manfaat daripada beliau. Jadi masa itu beliau sering ada travel agency yang terlibat. Kebetulan karisma ataupun forte kami sama oleh kerana saya keterlibatan dalam dunia perubatan Islam. Beliau juga adalah seorang pengasas dan co-founder dan pengasuh kepada Darussalam, Pusat Perubatan Darussalam. Jadi ada benda yang saya boleh bincang, yang bertukar pandangan dengan beliau. Justru rapatlah dari masa ke semasa. Cuma mungkin orang lain tidak melihat macam mana saya macam mana rapat dengan beliau. Mungkin ada orang lain mengklaim bahawa isunya tidak ada istilah siapa lebih rapat. Yang penting saya dapat manfaat daripada beliau. Bila masa tu itu tidak penting pada kita kan, sebab lama periodnya daripada 99 silap 97, maafkan saya, bukan 99, 97 lagi. Jadi inilah yang membuatkan saya rasa satu kehilangan buat diri saya dan juga buat negara lah pasti, insya-Allah. Soalan terakhir untuk Datuk Tuan Asmawi, kenangan paling manis ataupun ilmu paling Datuk Tuan Asmawi tak dapat lupakan bersama dengan almarhum. Almarhum pesan pada saya ada dua lah yang saya ingat lah, sebab yang paling saya ingat lah, nombor satu berubat. Pasal berubat orang ni, dia kata entah Syekh, dia kata jangan fikir berubat tu nak paksa Allah Ta'ala, nak bagi sembuh. Sebab yang sembuh tu bukan kerja entah baca je apa benda yang patut dibaca. Ruqyah ini selebihnya kita serah pada Allah Ta'ala. Jangan datang mestinya kita berubat pasti sembuh. Jadi itu yang tak dah bagi opres, bagi tekanan kepada Allah SWT nak suruh ikut entah. Itu cakapnya sound very joke, macam kelakar, tapi sebenarnya saya fikir balik dia juga kita nak tunjuk kita ni lama.
Yang kedua, dalam bab dakwah, cuba cari medium yang terbaik, medium yang paling mudah untuk sampaikan kepada orang. Jangan lagi tak sampai, jangan benda yang susah. Kita berbangga dengan kesusahan kita, kompleksnya apa yang kita sampai, namun tidak sampai kepada orang lain, menyebabkan orang lain salah faham. Itu yang saya boleh ingat, apa yang selalu pesan pada saya. Yang lebih-lebih itu, almarhum ni banyak belanja makan daging steak. Allah rahmati dia. Saya tak boleh lama-lama nanti kan hujan. Saya moga Allah rahmati almarhum, insyaAllah. Ucapan terakhir untuk mereka-mereka yang baru nak mengenali ulama. Saya rasa macam ni lah. Sebegini. Saya rasa macam ni. Kepada agamawan-agamawan baru dan juga orang awam juga, walaupun Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Kamus telah meninggalkan kita, tapi hasil-hasil ceramah-ceramah beliau, tausiah-tausiah beliau yang masih menular di media sosial boleh dijadikan panduan. Begitu juga apa-apa ceramah-ceramah, kuliah-kuliah beliau boleh dijadikan panduan. Jadi kalau kita sayang kepada almarhum, kita sentiasa mendengar ceramah-ceramah beliau, berarti kita pun telah menyampaikan memanjangkan apa yang telah almarhum sampaikan kepada kita semua, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Tuan Asmawi kami sudi bersama dengan Zayan. InsyaAllah kami masih lagi berada di perkarangan rumah almarhum Datuk Ismail Kamus, dan bersama saya kita juga ada Ustaz Rafi yang terkenal sebagai skuad pengurusan jenazah yang sentiasa menguruskan jenazah secara sukarela. InsyaAllah Ustaz Rafi mungkin boleh kongsikan dari segi situasi sekarang. Kita baru saja kita masih lagi berada dalam situasi PKP dan sebagainya, dan saya lihat jemaah ataupun mereka yang hadir sangat berdisiplin mengikut peraturan yang ditetapkan, dan mungkin Ustaz Rafi boleh ulas sikit tentang situasi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya setelah mendapat kabar duka cita ini daripada yang bagi Datuk Tuan Asmawi tadi, pada jam 12.30 tadi, kami terus ke sana dan saya sampai lebih kurang jam 1 pagi tadi, dan saya melihat sudah ramai tetamu ziarah datang, dan alhamdulillah atas kerjasama unit amal PAS sendiri yang telah menyusun atur kedudukan perjalanan dan sebagainya dalam keadaan teratur sekali. Mana mereka ni nak menziarahi tak ada masalah, tapi dalam jarak yang dibenarkan sesuai dengan suasana PKP sekarang ni lah. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang difahamkan kepada saya, mereka boleh datang atau masuk sekitar 2 minit saja untuk ziarah almarhum, mendoakannya dan sebagainya. Dan saya fikir benda ini adalah relevan dengan situasi semasa, dan tetamu ataupun sesiapa yang hadir hendaklah faham tidak boleh terlalu lama dengan situasi sekarang, ramai yang nak tengok Tuan Guru dan sebagainya. Dan saya jangkakan jumlah yang datang ini akan semakin bertambah daripada semasa ke semasa sampailah selesai urusan segalanya. Jadi benda ini yang saya dapat nasihatkan, seandainya kita tak dapat hadir, jadi kita boleh doakan daripada jauh, tidak ada masalah. Doakan saja, dan andai kata ada yang nak dapatkan manfaat untuk solat jenazah arwah mungkin pada esok pagi, saya nasihatkan supaya kita buat saja solat jenazah gaib, kerana bagi menghormati ataupun mematuhi peraturan PKP yang sekarang ni kita sedang laksanakan sekarang, insya-Allah. Okey.